Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para hadirin sekalian, marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mengecapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Marilah sama-sama kita hayati khutbah pada hari ini yang bertajuk golongan yang dikasihi Allah. Muslimin yang dikasihi Allah, Allah telah menciptakan makhluknya dengan pelbagai bentuk, rupa dan keadaan. Ada yang dilihat cantik dan ada pula yang dipandang buruk pada pandangan mata kasar manusia. Begitu jugalah dengan penciptaan manusia. Ada yang Allah golongkan mereka dalam kalangan orang-orang yang dikasihi dan ada pula golongan yang dimurkai olehnya. Antara golongan manusia yang dikasihi Allah ialah yang pertama, al-muttaqun, yakni orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ialah orang yang senantiasa menunaikan janji mereka terhadap Allah untuk menjadi seorang hamba yang senantiasa taat dan patuh untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kasih sayangnya kepada orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 76, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan sesiapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Golongan kedua yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah al-muhsinun, yakni orang yang membuat kebaikan. Antara amalan baik yang menyebabkan golongan ini mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada waktu senang ataupun susah, dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang ketiga, golongan yang dikasihi Allah ialah al-mutatahhirun, yakni orang yang membersihkan diri, dan at-tawwabun, yakni orang-orang yang bertaubat. Al-mutatahhirun ialah golongan manusia yang senantiasa membersihkan diri mereka daripada sekarang bentuk kekotoran zahiriah, seperti bersih daripada najis yang terdapat pada tempat, pakaian, makanan dan minuman harian mereka. Begitu juga mereka adalah golongan yang senantiasa membersihkan diri mereka dengan memeliharanya daripada melakukan dosa dan maksiat. Manakala at-tawwabun ialah orang yang membersihkan diri mereka dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa dan maksiat yang telah dilakukan. Kedua-dua golongan ini merupakan golongan yang dikasihi Allah.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertaubat dan mengasihi orang yang menyucikan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menegaskan bahawa sebaik-baik anak Adam yang berdosa ialah mereka yang bertaubat terhadap dosa yang telah mereka lakukan. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu ada melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Muslimin yang dirahmati Allah, golongan keempat yang dikasihi Allah ialah as-sabirun, yakni orang-orang yang sabar. Kesabaran dalam menghadapi pelbagai situasi dalam kehidupan bukanlah suatu perkara yang mudah. Kadang-kadang seseorang yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah terpaksa bersabar dengan mengorbankan hartanya, tenaganya, masa lapangnya, malah nyawanya demi agama Islam. Lihatlah bagaimana Allah telah menjelaskan kepada kita kisah kesabaran para pengikut-pengikut Nabi yang terdahulu. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 146, "Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ah ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin." Dan beberapa ramai para nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu, dan tidak pula menyerah kepada musuh Allah. Allah mengasihi orang-orang yang sabar. Golongan kelima, al-muqsitun, yakni orang-orang yang adil. Bersikap adil dan tegas dalam memutuskan sesuatu perkara bersesuaian dengan syariat Allah merupakan perkara yang amat dituntut dalam agama. Berlaku adil dalam setiap perkara merupakan perintah Allah, dan orang yang menegakkan keadilan akan mendapat kasih sayangnya. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 42, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin." Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Manakala golongan keenam pula ialah al-mutawakkilun, yakni orang-orang yang bertawakal. Orang-orang yang bertawakal ialah golongan yang bergantung harap hanya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan pelbagai usaha untuk mencapai sesuatu matlamat yang diimpikan. Mereka meyakini bahawa sesuatu perkara itu baik dan buruknya adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian, apabila kamu telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Golongan seterusnya juga dikasihi oleh Allah ialah golongan yang mencontohi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara, sama ada dalam soal kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan juga kehidupan bernegara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, wahai Muhammad,
Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Antara tanda yang menunjukkan seseorang itu mendapat kasih sayang Allah, ialah dia semakin dekat dengan agama Allah. Artinya, jika seseorang itu rajin solat, rajin menghadiri majlis-majlis ilmu, suka mendengar nasihat-nasihat agama, rajin membaca Al-Quran, serta ringan tulang untuk melakukan amalan soleh yang lain, serta amat membenci perkara maksiat dan melalaikan. Ini merupakan tanda akan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberi dunia kepada orang yang Allah sukai dan yang tidak disukai. Namun, Allah tidak memberi agama kecuali kepada orang yang Allah suka sahaja. Barang siapa yang diberi agama, maka bererti dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan daripada khutbah ini. Antaranya ialah yang pertama, umat Islam adalah memperkukuhkan akidah dan mempertahankan agama Islam untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hendaklah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya sekiranya ingin mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, umat Islam hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kebaikan, kerahmatan dan terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Al-Baqarah 201. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.